Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pelajar-pelajar sekalian, Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah walaupun pada masa kini kita berada dalam kawalan pergerakan disebabkan virus corona ni, tapi Alhamdulillah proses PDP kita, pengajian dan pembelajaran itu masih dapat diteruskan dengan kita gunakan saluran ataupun media yang lain. Kita akan guna Google Classroom, insya-Allah. Asalnya tu ada juga Ustaz plan untuk kita nak guna aplikasi Zoom, tapi Ustaz bimbang kalau guna aplikasi Zoom ni mungkin ada di kalangan kawan-kawan kamu yang coverage internet dia tu lemah, jadi mungkin dia tak boleh nak ikut serta dalam waktu yang kita lakukan apanya live ni. Jadi Ustaz recordkan dulu kuliah kita dan kemudian Ustaz upload dalam Google Classroom. Maka bila-bila masa yang kamu lapang, yang kamu fleksibel, internet kamu pun kuat pada masa tu, kamu boleh tengok, ikuti dalam Google Classroom, insya-Allah. Okey, hari ini kita nak sentuh tentang satu kumpulan yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita dah sentuh tentang ahli sunnah wal jamaah, banyak perkara yang kita sentuh tentang ahli sunnah wal jamaah. Jadi perkara-perkara, topik-topik, subtopik yang kita sentuh dalam ahli sunnah wal jamaah ni, yang ni sangat-sangat penting untuk kita faham. Kalau kamu rasa kamu masih belum jelas, kamu masih ada tak clear tentang ahli sunnah wal jamaah, prinsip ahli sunnah wal jamaah, pendirian yang dipegang dan seumpamanya, yang mana yang kamu tak jelas, kamu boleh tanya dalam bab ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang minggu ni, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru. Topik yang sebelumnya kalau ada yang kurang jelas boleh tanya, tak ada masalah apa. Okey, kita akan sentuh tentang Khawarij. Khawarij ni ada beberapa subtopik yang akan kita bicarakan. Pertamanya, kamu perlu jelas bila disebut Khawarij, kenapa mereka ni dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij ni berasal daripada nama apa? Khawarij ni. Kemudian bila timbulnya aliran Khawarij ni, pada masa mana yang timbul aliran Khawarij, dan kumpulan Khawarij ni ada pecahan-pecahan lagi tak? Ada dia punya aliran-aliran, mazhab-mazhab dia lagi tak? Kalau macam nanti kita sentuh tentang Syiah, tentang Mu'tazilah, ada banyak firqah dalam golongan Syiah, ada banyak firqah dalam golongan Mu'tazilah, dan setiap aliran ni kalau kita perhatikan saling ada di kalangan mereka yang saling mengkafirkan satu sama lain. Mu'tazilah aliran sekian mengkafirkan Mu'tazilah aliran yang berbeza daripada mereka. Begitu juga kalau kita perhatikan Syiah, setiap kumpulan itu mengatakan ni yang tak apa nak betul, ni yang cerai sikit dan seumpamanya. Okey, ni kita nak tengok tentang Khawarij, akidah dia, pemikiran dia dan seumpamanya. Pertamanya tentang kemunculan golongan Khawarij. Ulama tarikh, ulama ahli sirah, mereka berbeza pandangan tentang awal kemunculan golongan Khawarij. Maknanya ulama ni dia tak sepakat bila bermulanya aliran Khawarij ni. Satu pandangan mengatakan Khawarij ni, aliran Khawarij ni, dia telah muncul di masa Nabi SAW. Waktu Nabi masih hidup, dah ada dah orang yang kita kata berpendirian ataupun berpandangan Khawarij.
Iaitulah disebutkan seorang lelaki ni yang dipanggil Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ni satu ketika Nabi SAW membahagikan ghanimah, harta rampasan perang kepada para sahabat. Jadi Dzul Khuwaisirah ni dia kata Nabi tidak adil. Dia suruh Nabi bertakwa pada Allah dan dia katakan pembahagian Nabi ni tidak adil. Jadi di sini ni kamu kena bayangkan situasi dalam banyak-banyak manusia Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, manusia pilihan. Tiba-tiba yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia pilihan Allah ini yang diberi tanggungjawab untuk nak menyampaikan risalah Islam ini, ada pula lelaki lain kata Muhammad ni tak adil ni. Nabi bedak ni, kita kata zalim ni, dia bedak kau ni lebih, dia tak pergi dekat kau ni, dia tak pergi dekat kau ni. Jadi Dzul Khuwaisirah ni dia mengatakan Nabi tidak adil pada pembahagian dia. Jadi daripada sini ada di kalangan ulama yang berpandangan Khawarij ni dia dah bermula pada masa Nabi SAW, iaitulah dengan dimulakan oleh Dzul Khuwaisirah. Tetapi pandangan ini dibantah oleh sebahagian ulama yang lainnya kerana mereka mengatakan Dzul Khuwaisirah ni dia bukan kumpulan. Dzul Khuwaisirah ni dia bukan, kita kata apa, ramai-ramai orang yang berpakat. Dzul Khuwaisirah ni dia seorang saja yang bantah pembahagian Nabi SAW. Orang lain tak bantah. Dzul Khuwaisirah ni dia seorang saja. Makna dia bukan kumpulan. Dia bukan satu kelompok, satu golongan. Dia bertindak sendirian. Dia tak ada pengikut dia. Maka kerana itu, pandangan yang mengatakan Khawarij ni dia telah bermula seawal zaman Nabi SAW, kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab Dzul Khuwaisirah dia tidak bertindak sebagai satu kumpulan. Dia hanyalah sebagai satu individu yang tak puas hati dengan pembahagian Nabi SAW. Cuma kita boleh katakan benih-benih Khawarij ataupun cara pemikiran Khawarij ni yang ekstrim, yang kita kata melampau, telah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah apa yang telah ditunjukkan oleh Dzul Khuwaisirah ini. Jadi ini merupakan pandangan daripada Ibnu Hazmin, Ibn Jauzi dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, ni kita masih cerita tentang sejarah kemunculan golongan Khawarij ni. Tadi kita sebut ada yang mengatakan Khawarij bermula di zaman Nabi. Iaitulah apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Yang ni kita kata pandangan yang tertolak. Okey. Pada pengkajian yang lainnya, kalau kamu teliti tengok, ni kita nak tengok sejarah saja dulu. Setelah pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan yang didalangi oleh Abdullah bin Sabah, setelah Khalifah Uthman ini syahid, maka Ali bin Abi Talib diangkat sebagai khalifah yang keempat. Yang ni kita semua sedia maklum. Setelah Khalifah Uthman syahid, meninggal dunia, Ali diangkat menjadi khalifah. Baik, bila Ali diangkat menjadi khalifah, kamu perlu faham situasi politik, keadaan politik pada masa itu dia sangatlah, kita kata, tidak stabil. Kenapa Ustaz katakan situasi politik? Bila Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah, pergolakan politik pada masa itu sangat tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Kerana pada masa itu umat Islam ini terpecah kepada 4 golongan. Bila Ali dilantik sebagai khalifah, baik, Ali pada masa itu disokong oleh golongan Syiah dan sebahagian ahli sunnah di Madinah yang menyokong Ali. Jadi bila Ali dilantik menjadi khalifah, siapa yang sokong Ali? Sebahagian ahli sunnah dan juga pengikut Abdullah bin Sabah ni. Pengikut Abdullah bin Sabah dia sokong Ali. Jadi kita kata golongan yang penyokong Ali. Dalam penyokong Ali ni ada golongan ahli sunnah dan ada golongan yang sebenarnya golongan yang melampau, iaitu Syiah. Baik. Kemudiannya satu kelompok yang lain, iaitulah
kumpulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana yang kamu sedia maklum, Ustaz dah cerita pada kamu dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Muawiyah bin Abi Sufyan ni adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau adalah seorang penulis wahyu Nabi SAW. Mana orang yang dia ada kepercayaan yang tinggi, yang mendapat kepercayaan yang tinggi daripada Rasulullah SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan ni di zaman Osman bin Affan lantik Muawiyah sebagai gubernur di Damsyik, Syria. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Ali diangkat sebagai khalifah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendakwa Ali bertanggungjawab ke atas pembunuhan Osman, dan perlantikan Ali sebagai khalifah dilakukan secara paksa. Maka kerana itu, pengikut-pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan ini, mereka melantik Muawiyah sebagai pengganti khalifah Osman bin Affan. Ni keadaan yang kedua. Tadi kita kata bila khalifah Osman syahid, diangkat Ali. Diangkat Ali pada masa itu tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada umat Islam. Sebahagian ahli sunnah di Madinah sokong Ali, manakala pengikut Abdullah bin Sabah yang kita kata pengasas Syiah sokong Ali, ada yang menyokong Ali. Tetapi dalam masa yang sama, di kalangan sahabat ada yang tidak bai'ah kepada Ali, tidak setuju Ali diangkat jadi khalifah. Antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Damsyik yang dilantik oleh Osman bin Affan. Muawiyah berpandangan perlantikan Ali itu dilakukan secara paksa. Mana Ali terima pun secara paksa. Jadi kerana itu Ali bukan pemimpin yang kita kata sah, maka pengikut Muawiyah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah sebagai pengganti Ali. So makna dia di sini, kalau dalam bahasa mudahnya kita kata, contoh, ni bukan cerita tentang politik, contohlah kita kata Tun M Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Lepas tu mai pula orang lain angkat kawan ni pula jadi Perdana Menteri. Pasal apa? Pasal kata kawan ni tak sah, contohnya. So begitu keadaannya. Bila Ali dilantik oleh satu golongan sebagai khalifah, maka ada di kalangan umat Islam yang lainnya, contohnya Muawiyah, yang tidak mengakui Ali sebagai khalifah, maka mereka angkat Muawiyah sebagai khalifah menggantikan Osman bin Affan. Ni kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga ni yang diketuai oleh Ummahatul Mukminin Aisyah, Talhah dan Zubair. Kumpulan yang ketiga ni diketuai oleh isteri Nabi Aisyah dan kemudian dua sahabat Nabi, Talhah dan Zubair. Kumpulan yang ketiga ni, dia tidak mengiktiraf perlantikan Ali sebagai khalifah kerana mendakwa ianya dilakukan secara paksa, dan mereka juga dan dalam masa yang sama mereka tidak mengaitkan Ali dalam pembunuhan Osman bin Affan. Ada sikit beza. Kalau Muawiyah, dia menganggap Ali bertanggungjawab ke atas pembunuhan Osman dan perlantikan Ali itu dilakukan secara paksa. Manakala bagi kumpulan yang ketiga ni, yang diketuai oleh Aisyah, Talhah dan Zubair, mereka tidak mengiktiraf Ali sebagai khalifah, tetapi dalam masa yang sama mereka juga tidak kaitkan Ali dengan pembunuhan Osman bin Affan. Kemudiannya ada lagi satu kumpulan yang lain, iaitulah kumpulan-kumpulan berkecuali. Kumpulan-kumpulan berkecuali ini yang di antaranya, kumpulan-kumpulan berkecuali ini terdiri daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Umar Al-Khattab yang kita kenal sebagai Ibnu Umar. Osman bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lainnya, ada dalam 7-8 orang macam tu. Yang ni golongan yang berkecuali. Mereka tidak mengiktiraf Ali sebagai khalifah,
mereka juga tidak menyalahkan Ali dalam pembunuhan Osman bin Affan, dan mereka juga berkecuali daripada menyokong Muawiyah di Damsyik. Tak sokong siapa-siapa, berkecuali. Sokong Ali pun tidak, sokong Muawiyah pun tidak, menyalahkan Ali pun tidak dalam kita kata pembunuhan Osman bin Affan. Berkecuali belaka. Okey. So ini empat golongan. Empat golongan yang yang wujud bila Khalifah Ali dilantik bila Khalifah Ali dilantik sebagai Amirul Mukminin yang keempat. Mungkinlah Ustaz tanya dalam soalan, sebutkan empat golongan yang wujud setelah Ali dilantik sebagai Khalifah. Kamu boleh sebut nombor satu, golongan penyokong Ali. Golongan penyokong Ali ni makna dia sebahagian sahabat, sebahagian ahli sunnah di Madinah, kemudiannya pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah, geng Syiah, dia sokong Ali. Lepas tu golongan yang kedua adalah kumpulan Muawiyah. Kumpulan Muawiyah ni dia tak menyokong Ali, malah dia angkat Muawiyah jadi khalifah. Okay. Tu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang diketuai oleh Ummahatul Mukminin Aisyah, Talhah dan juga Zubair. Jadi kumpulan yang ketiga ni tidak mengiktiraf Ali sebagai khalifah. Sebab apa? Sebab dikatakan Ali ni menerima jawatan khalifah ni atas dasar paksaan. Tetapi dalam masa yang sama, kumpulan yang ketiga ini tidak menyalahkan Ali di atas peristiwa pembunuhan Osman. Okey, itu kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang keempat adalah golongan yang berkecuali. Sokong Ali pun tidak, sokong Muawiyah pun tidak, menyalahkan Ali pun tidak. So di sini kamu dapat ambil satu gambaran bahawa apabila Ali dilantik sebagai khalifah, suasana politik pada masa itu masih lagi kita kata tidak stabil. Masing-masing kita kata bercakaran antara satu sama lain. Maka di sini kalau kita perhatikan ketidakstabilan politik pada masa ini, yang inilah yang dia membawa kepada akhirnya kewujudan kumpulan Khawarij yang saat gini yang insya-Allah akan kita bincangkan. Baik. Kita tengok ni masih lagi dalam bab kemunculan golongan Khawarij ni. Baik. Golongan Khawarij ni tadi kita tengok kronologi situasi bila Ali dilantik sebagai khalifah. Kamu kena tahu cerita ni dulu baru kita boleh faham sebab apa boleh timbul kita kata aliran Khawarij ni. Baik. Dari segi penamaan nama Khawarij. Khawarij ni dia berasal daripada perkataan kharaja. Kharaja keluar kan? Kharaja keluar. Jadi Khawarij ni berasal daripada kata kharaja yang makna dia keluar. Kenapa dinamakan Khawarij ni daripada kata kharaja yang makna keluar? Kerana golongan ini asalnya adalah pengikut Ali bin Abi Talib. Khawarij ni asal-asalnya sebelum dia jadi Khawarij, dia adalah pengikut Ali bin Abi Talib. Jadi dalam satu peperangan, perang ni dia berlaku antara Ali bin Abi Talib dan juga Muawiyah. Perang ini dinamakan Perang Siffin. Perang Siffin ni perang antara Ali dan juga Muawiyah. Kenapa? Sebab Muawiyah tak baik, tidak membai'ah Ali sebagai khalifah. Muawiyah diangkat sebagai khalifah juga. Untuk kita kata mana ada dua khalifah di sini. Maka Ali sebagai khalifah yang keempat memerangi Muawiyah sebab naik pula khalifah yang lainnya. Baik. Golongan Khawarij ni macam Ustaz katakan tadi, dia muncul selepas daripada perang Siffin. Macam kita sebut tadi, Muawiyah enggan membai'ah Ali sebagai khalifah sebab mereka mendakwa Ali ni bertanggungjawab terhadap pembunuhan Osman bin Affan.
Ali menafikan tuduhan ni. Tetapi Muawiyah ni dia desak Ali, serahkan dulu pembunuh Osman untuk dihukum. Kemudian barulah Muawiyah akan membaiat Ali sebagai khalifah. Jadi bila Ali diangkat sebagai khalifah, siapa yang mengangkat Ali ni? Golongan Syiah. Golongan yang mendalangi pembunuhan Osman bin Affan. Maka kerana itu, Khalifah Muawiyah dia minta Ali, dia desak Ali, serahkan dulu pembunuh Osman untuk dihukum. Tapi pada masa tu, Ali bin Abi Talib ni bukan dia tak mau nak serahkan pembunuh Osman ni. Bukan dia tak mau nak tuntut keadilan kepada terhadap Osman ni, tak. Tetapi kerana kita kata apa? Ketidakstabilan politik, perpecahan yang berlaku tu sangat parah. Kalau dalam bahasa mudahnya kita kata virus sudah tersebar 70%, 80% dalam kalangan umat Islam. Kita tak boleh nak bendung dah. Bahasa mudahnya, kalaulah kita kata apa, ni macam yang COVID ni, macam yang corona ni, kita kata 80% kita kata dah tersebar dah. Jadi sukar untuk dibendung. Dia punya collateral damage tu kita kata dia berlaku banyak. Maka kerana itu Ali dia masih belum ada kemampuan, dia tak dapat nak tunaikan permintaan daripada Muawiyah. Bukan dia tak mau, tapi sebab dia tak mampu untuk nak memberikan keadilan lagi dalam bab itu. Maka atas perkara-perkara fitnah-fitnah yang berlaku ni, maka takdir Allah, peperangan antara Muawiyah dan juga Ali ni tak dapat nak dielakkan. Maka berlakulah perang antara dua kumpulan umat Islam ni. Satu kumpulan yang diketuai oleh Ali sebagai khalifah. Nombor dua, kumpulan yang diketuai oleh Muawiyah yang dilantik juga sebagai khalifah. Baik, dalam peperangan ini, dalam peperangan Siffin ni, golongan Muawiyah hampir tewas. Tentera Muawiyah hampir tewas. Makna kemenangan ni kita boleh kata 70-80% ni duduk di pihak Ali. Di saat-saat Muawiyah ni, kumpulan Muawiyah ni hampir kalah, hampir tewas, golongan Muawiyah dia angkat Quran dengan tombak. Makna dia junjunglah Quran tu dengan tombak sebagai isyarat untuk minta berhenti perang. Kita adakan rundingan. Dalam perang ni yang sebenarnya dia ada satu pantang larang. Bila dah perang, duk bunuh apa semua ni, dia tak ada dah untuk nak nak angkat bendera putih ke, nak tunjuk nak berdamai, nak berunding ke apa. Sebab berunding ni sebelum tu lagi. Dia kalau nak berunding, kalau nak berbincang sebelum tu lagi. Ni pertumpahan darah dah berlaku dah apa semua, dah nak kalah baru nak berunding. Dia sebenarnya satu pantang larang ni dia tak mau, tak boleh macam tu. Jadi dalam bab ni, golongan Muawiyah bila dia hampir tewas, dia angkat Quran dengan tombak sebagai isyarat supaya dihentikan peperangan dan diadakan rundingan. Ali bin Abi Talib sebagai khalifah, Ali tak mau nak terima cadangan untuk nak berhenti perang ni, nak adakan rundingan ni. Ali tak mau nak terima. Ali nak teruskan lagi peperangan. Cuma disebabkan desakan daripada pengikut Ali. Daripada pengikut Ali ni, mereka desak untuk hentikan peperangan, adakan rundingan. Pun begitu, ada juga di kalangan pengikut Ali yang lain yang berpandangan jangan berhenti perang, terus perang sampai habis. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kumpulan tentera ataupun kumpulan Ali ini sendiri ada dua puak. Satu puak yang setuju untuk mengadakan perdamaian dan rundingan, satu puak lagi yang nak teruskan peperangan. Dan Ali pun dari satu segi dia memang berkeras untuk terus mengadakan peperangan. Dia tak mahu nak rundingan. Cuma sebab satu pihak ni duk desak untuk nak hentikan peperangan, maka akhirnya dia mengikut keputusan orang yang nak hentikan peperangan. Jadi
macam Ustaz sebutkan tadi, dia dalam perang sepatutnya dia tak ada dah untuk nak runding-runding apa ni, sebab dah duk pertumpahan darah berlaku banyak dah. Jadi di kalangan tentera ni ada yang beranggapan orang yang dah kita duk perang tak sangka dah tadi ni tiba-tiba nak berdamai. Mana orang tu orang yang ragu-ragu dengan pendirian dia. Jadi tak sepatutnya perkara itu dilakukan sebab kita dah perang dah habis-habis ni dah apa semua ni. Jadi kesan daripada keputusan yang dibuat Ali, bila Ali buat keputusan untuk hentikan peperangan. Okey, kita buat rundingan. Maka kesan daripada keputusan yang dibuat oleh Ali ni, sejumlah 12 orang daripada pengikut Ali keluar daripada kumpulan Ali. Kerana apa? Kerana mereka menganggap Ali ni lemah, ikut sangat apa orang kata, apa semua tu. Dia ragu-ragu dengan pendirian dia. Maka 12,000 orang yang keluar daripada kumpulan Ali ni, inilah golongan yang membentuk kumpulan Khawarij. Golongan inilah yang membentuk kita kata aliran Khawarij. Golong 12,000 orang ni, dia membenci Muawiyah sebab menentang Ali. Dia juga benci kepada Ali kerana tak tegah dengan pendirian. Maka di sinilah selepas daripada tu, kalau kita baca dengan lebih lanjut macam mana yang peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ni makna rundingan antara wakil Ali dan juga wakil Muawiyah, yang kita kata apa, perundingan ni gagal mencapai kata sepakat. Dan kamu boleh baca lah lebih-lebih dia lagi tu tentang peristiwa tahkim ni. Cuma Ustaz nak sebutkan, daripada kita sentuh tadi ni, sejarah golongan Khawarij ni macam mana mula dia. Dia bermula daripada rentetan daripada perang Siffin, perang yang berlaku antara Ali dan juga Muawiyah. Okey, so bila golongan Muawiyah dia angkat Quran dengan tombak untuk nak berdamai, nak buat rundingan apa semua ni, kumpulan Ali ni ada yang setuju untuk rundingan, untuk perdamaian, ada yang tak setuju. Tetapi Ali akhirnya buat keputusan bersetuju dengan perdamaian. Maka golongan yang tak setuju dengan keputusan Ali ni pemimpin, Amirul Mukminin. Golongan yang tak setuju dengan Ali ni, dia keluar daripada kumpulan Ali. Yang tak setuju dengan kumpulan Ali inilah yang disebutkan sebagai golongan Khawarij. So daripada sini kita tahu serba sikit dia punya sejarah macam mana timbulnya golongan Khawarij itu. Jadi kalau macam contoh Ustaz tanya, perang Siffin berlaku antara siapa? Ali dan Muawiyah. Golongan Ali dan golongan Muawiyah. Bila berlakunya kita kata kewujudan aliran Khawarij ni? Selepas daripada perang Siffin. Jangan buh perang Jamal pula. Pasal perang Jamal dia tajuk lain, dia cerita lain pula. Jadi kena faham dulu jalan cerita dia, baru kita boleh dapat orang kata satu gambaran yang jelas tentang bagaimana kemunculan golongan Khawarij. Okey, sekadar itu dulu untuk video pertama ni. Kita nak cerita tentang kronologi saja, sejarah macam mana timbulnya golongan Khawarij. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya. Wallahu a'lam.